Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dorongan ibu bapa, dedikasi guru dan tekun belajar membawa kejayaan kepada 128 pelajar untuk meraih keputusan cemerlang dalam peperiksaan awam tahun lalu. Kejayaan para pelajar terbabit dan 43 guru diraikan dalam majlis penghargaan pelajar-pelajar dan guru-guru cemerlang yang diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Menyampaikan anugerah yang berhormat Pihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis umpamanya adalah sebagai pengiktirafan kepada pelajar-pelajar di samping sebagai motivasi kepada pelajar lain supaya akan terus mempertingkatkan usaha dan pencapaian akademik mereka dari semasa ke semasa. Terima kasih kepada guru-guru atas pengorbanan dan bakti mereka untuk mendidik dan membentuk syakhsiah kami agar menjadi insan yang berakhlak mulia dan juga berilmu. Saya panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang diberikan kepada saya, dan juga saya ingin berterima kasih pertama sekali kepada ibu bapa saya, keluarga saya dan semua mereka yang memberikan sokongan dan dorongan kepada saya sepanjang pembelajaran saya hingga kini. Mengucapkan terima kasih kepada semua tenaga pengajar di sekolah saya yang telah mendidik saya sejak permulaan sekolah dengan ilmu duniawi dan ukhrawi. Terima kasih kepada kedua ibu bapa saya atas doa-doa dan didikan mereka, dan juga kepada guru-guru dan rakan-rakan atas sokongan dan bimbingan yang bermanfaat yang mereka berikan kepada saya. Penyertaan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB ke Pameran Maritim dan Aeroangkasa Antarabangsa Langkawi 2023-523 ke-16 merupakan salah satu platform yang ideal bagi mempertingkatkan lagi penglibatan dan pendedahan industri dalam teknologi dan sistem pertahanan yang bertujuan untuk merealisasikan pembangunan keupayaan Kementerian Pertahanan dan ABDB. 523 diadakan di Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri Langkawi, Malaysia. Delegasi negara Brunei Darussalam diketuai oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Di acara berasingan 523, Yang Berhormat mengadakan perjumpaan dua hala bersama Yang Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Pertahanan Malaysia. Semasa perjumpaan tersebut, kedua-dua pihak menekankan hubungan pertahanan yang kukuh antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia dan seterusnya berkongsi pelbagai isu strategik kepentingan bersama termasuk situasi semasa keselamatan serantau dan global. Pada tahun ini, KDB Darul Ehsan Tentera Laut di Raja Brunei TLDB berpeluang menyertai Fleet Review 523 di Resort World Langkawi. Penyertaan TLDB dalam Fleet Review 523 ini menandakan hubungan pertahanan yang terjalin lama dan kukuh antara kedua-dua tentera laut negara Brunei Darussalam dan Malaysia. Juga menyertai delegasi tersebut Tuan Yang Terutama Brigadier Jeneral Bersara Datuk Paduka Haji Mahmud bin Haji Saidin, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia, dan Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, Pemerintah ABDB. Negara Brunei Darussalam mengutamakan Universal Health Coverage UHC sebagai tunjang dasar dalam perancangan dan pelaksanaan rangka kerja sistem penjagaan kesihatan kebangsaan. Ia bagi memberi penjagaan kesihatan berkualiti tinggi dan komprehensif yang berkesan, cekap, responsif, berpatutan saksama dan boleh diakses oleh semua. Namun begitu, Menteri Kesihatan menegaskan terdapat cabaran-cabaran yang perlu diatasi, termasuk sumber tenaga kerja manusia yang mencukupi, penuaan penduduk, peningkatan kos penjagaan kesihatan dan peningkatan bebanan disebabkan penyakit-penyakit tidak berjangkit. Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar mengongsikan perkara tersebut semasa sesi plenary mesyuarat Menteri-Menteri Kesihatan Commonwealth ke-35 di Geneva, Switzerland yang diadakan pada 20 Mei lalu. Mesyuarat juga memfokuskan usaha meneroka peluang untuk mengkaji semula kemajuan Commonwealth dalam agenda UHC serta perkongsian cabaran-cabaran dan keutamaan negara-negara Commonwealth mengenai isu yang berkaitan dengan UHC. Ini termasuk peranan penjagaan kesihatan asasi ke arah mencapai UHC dan usaha dalam mengukuhkan kesiapsiagaan menangani pandemik.
Sementara itu, perkara-perkara berkaitan kesihatan yang berkepentingan dalam kalangan negara Commonwealth dibincangkan oleh Menteri Kesihatan semasa kunjungan muhibah kepada Puan Yang Terutama Patricia Scotland, Sekretariat Agung Commonwealth. Negara Brunei Darussalam juga diberikan penghormatan untuk mempengerusikan Commonwealth Advisory Committee on Health (CACH) iaitu komiti yang memberikan nasihat dan panduan kepada Menteri-Menteri Kesihatan Commonwealth dan Sekretariat Commonwealth mengenai isu-isu kesihatan awam yang berkepentingan untuk terma 2023 sehingga 2024. Jumlah perdagangan tahun ke tahun menurun sebanyak 3.6% kepada RM2,157.4 juta ringgit pada bulan Februari 2023 berbanding RM2,237.4 juta ringgit pada bulan Februari 2022. Penurunan disebabkan kemerosotan nilai ekspor sebanyak 12.2%, terutamanya didorong oleh penurunan ekspor bahan api galian. Perkara itu dikongsikan dalam Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Keuangan dan Ekonominya dalam siaran medianya. Jumlah nilai import meningkat kepada RM891.6 juta ringgit pada bulan Februari 2023 berbanding dengan RM794.9 juta ringgit pada tahun sebelumnya. Ini terutamanya disebabkan oleh peningkatan import bahan api galian. Dari segi komoditi ekspor, bahan api galian merupakan penyumbang utama ekspor negara Brunei Darussalam iaitu sebanyak 78.4%, diikuti dengan bahan kimia 19.2% dan jentera dan kelengkapan pengangkutan 1%. Lima komoditi import utama pada bulan Februari 2023 adalah bahan api galian 70.5%, diikuti oleh jentera dan kelengkapan pengangkutan 10.4%, makanan 6.3%, bahan kimia 4.2% dan barang-barang keluaran kilang 3.9%. Pasaran utama pada bulan Februari 2023 adalah Jepun 29.1%, diikuti Australia dengan 19.2% dan Singapura 13.4%. Komoditi ekspor terbesar ke Jepun, Australia dan Singapura adalah bahan api galian. Sementara itu, sumbangan terbesar rakan dagangan import adalah dari Emiria Arab Bersatu sebanyak 44.9%, diikuti oleh Malaysia dan Republik Rakyat China dengan bahan api galian sebagai komoditi import terbesar. Laporan penuh perangkaan tersebut boleh didapati melalui laman sesawang JPES di laman sesawang deps.mofe.gov.pn. Negara Brunei Darussalam mencatatkan peningkatan dalam anggaran jumlah penduduk bagi tahun 2022 berbanding tahun sebelumnya, iaitu peningkatan 1.1% dari 440,715 orang kepada 445,400 orang. Berdasarkan hasil laporan anggaran penduduk 2022 oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Keuangan dan Ekonomi, jumlah penduduk pada 2022 terdiri daripada 235,000 lelaki dan 210,400 perempuan. Nisbah jantina 111.7 orang lelaki bagi setiap 100 orang perempuan. Pengiraan anggaran berasaskan data akhir banci penduduk dan perumahan BPP 2021 dan mengambil kira komponen utama perubahan penduduk iaitu kelahiran dan kematian bagi kenaikan semula jadi dan jumlah bersih penghijrahan. Sumber utama data adalah daripada Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Menurut laporan tersebut, rakyat Brunei merupakan bahagian terbesar merangkumi 76% daripada keseluruhan penduduk, diikuti penduduk tetap dan penduduk sementara. Daerah Brunei dan Muara mempunyai bilangan penduduk paling ramai 72.4%, diikuti daerah Belait, daerah Tutong dan daerah Temburong. Mengikut taburan umur, kumpulan umur bekerja 15 hingga 64 tahun adalah yang tertinggi
iaitu 73%. Bangsa Melayu merupakan komuniti terbesar di negara ini sebanyak 73.5%. Bangsa Cina dan bangsa lain masing-masing merangkumi 9.5% dan 17% daripada jumlah penduduk. Sebarang pertanyaan laporan anggaran penduduk tahun 2022 boleh hubungi talian 2233344 pada waktu pejabat atau layari laman sesawang atau email JPES. Autoriti Kebangsaan Keselamatan Kesihatan dan Alam Sekitar Shina meneruskan lagi Jerayawara Bulan Keselamatan Shina. Diadakan sebagai sebahagian daripada acara Bulan Keselamatan Shina dan sempena Hari Sedunia Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja. Jerayawara berlangsung di Dewan Kemasyarakatan Kampung Serembangun, daerah Tutong. Hadir Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Jerayawara diisikan dengan pameran, ceramah dan permainan interaktif. Jerayawara kali ini disertai oleh beberapa agensi dan syarikat yang antaranya mengetengahkan peraturan dan garis panduan yang dikuatkuasakan oleh Shina untuk memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Juga hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara. Penyediaan perlindungan komprehensif kepada jemaah haji dan umrah dan juga syarikat-syarikat pengendali haji dan umrah penting bagi meringankan beban keuangan jemaah jika berlaku kemalangan. Saranan tersebut antara disuarakan semasa taklimat takaful skim Duyufur Rahman bagi para pegawai perubatan Kementerian Kesihatan bagi musim haji tahun ini. Taklimat anjuran insurans Islam Type General Takaful Sdn Bhd IITGT itu diadakan di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Abang Haji Muhammad Faizal bin Haji Wahab, Pegawai Eksekutif Kanan Insuran berkenaan antara lain juga menjelaskan skim tersebut juga dapat mengurangkan beban keuangan individu dalam membantu mereka apabila berlaku kesulitan semasa perjalanan dan kecemasan disebabkan oleh kemalangan atau penyakit. Hadir Abang Haji Maswadi bin Haji Mohsin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Alhamdulillah, pada pagi ini saya ingin menyampaikan dengan perlindungan ini, semua jemaah-jemaah haji termasuk pegawai-pegawai perubatan akan dilindungi oleh insurans Islam Type melalui rakan kerja di Saudi, di Tanah Suci, pada mana perlindungan adalah berbentuk cashless. Artinya partner kami sana akan membuat medical guarantee kalau sekiranya ada berlaku apa-apa perubatan diperlukan. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022. Rombongan Yayasan Anugerah Puteri Mahacakri PMCAF dari Thailand yang diketuai oleh Dr. Krisanapan Kritikara, pengurusi Yayasan PMCAF, mengadakan lawatan ke Sekolah Rendah Pengiran Kesuma Negara, Bukit Beruang, Tutong. Delegasi dialu-alukan oleh Dayang Marina Cek binti Bujang, Pengarah Jabatan Sekolah-Sekolah. Pengisian lawatan termasuk taklimat mengenai Sekolah Rendah Pengiran Kesuma Negara Bukit Beruang dan sesi perkongsian yang disampaikan oleh Awang Muhammad Amir Irwan bin Haji Moksin, penerima PMCAF kelima tahun 2023. We were so determined with our project and our teamwork was so fantastic. We stayed back in the afternoon. Kira-kira 30 orang pelajar dan 5 tenaga pengajar Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE, Sekolah Hospitaliti dan Pelancongan mengadakan lawatan sambil belajar ke kapal persiaran Oceania Insignia yang berlabuh di pusat kapal persiaran Terminal Muara baru-baru ini.
Lawatan bertujuan memberikan pemahaman kepada pelajar mengenai industri persiaran dan kemudahan-kemudahan serta perkhidmatan yang tersedia dalam kapal persiaran. Ini juga memberikan peluang kepada para pelajar untuk mempelajari secara langsung modul yang diajar dalam program pilihan mereka. Para pelajar juga berpeluang mengetahui tentang peluang-peluang pekerjaan yang lain di dalam industri persiaran. Berikutan aduan orang ramai berhubung chicken spread jenama Ladies Choice, Jabatan Hal Ehwal Syariah Kementerian Hal Ehwal Agama melalui bahagian kawalan makanan halal mengadakan pemeriksaan. Hasil penelitian, produk makanan tersebut dan semua produk lain yang mengandungi daging termasuk ikan adalah tidak halal sebagaimana yang telah disahkan oleh syarikat pengedar Ladies Choice Filipina melalui laman sesawangnya dalam Frequently Asked Questions. Kementerian Hal Ehwal Agama dalam siaran medianya menyatakan bagi menjaga kemaslahatan masyarakat Islam di negara ini, Jabatan Hal Ehwal Syariah mengarahkan pemilik premis untuk mengasingkan semua produk tersebut dengan serta-merta di tempat atau ruang non-halal section. Semua pengimport, pasaraya dan kedai juga dinasihatkan supaya melakukan tindakan pengasingan dengan serta-merta jika terdapat produk yang sama diedarkan dan dijual di premis masing-masing. Dua lelaki tempatan dijatuhi hukuman denda oleh Mahkamah Magistrat Bandar Seri Begawan atas pertuduhan di bawah Perintah Eksais 2006. Dani bin Awang Damit, 31 tahun, didapati memiliki 483 karton, 8 paket 19 batang rokok dan 3 unit vape berbagai jenis serta wang tunai RM419 di rancangan Perumahan Negara Lambak Kanan. Tertuduh mengaku bersalah dan dikenakan denda berjumlah RM485,150 atau 35 bulan penjara jika gagal membayar denda. Semua barang terlibat dirampas untuk dimusnahkan. Sementara Haji Adanan bin Haji Sulaiman, 46 tahun, dikenakan hukuman denda RM100,000 atau 18 bulan penjara jika gagal membayar denda selepas mengaku bersalah memiliki 100 karton rokok di persimpangan 2302 Kampung Junjungan. Semua barang terlibat dirampas untuk dimusnahkan.